Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah ikatan pada lidahku, yafqahu qawli, fasihkanlah perkataanku. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan berkat ini dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah dan kita membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir sebelum kita mengikuti kuliah subuh seperti yang mana biasa kita buat di masjid kita lah. Tuan Imam, para AJK masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini dapat saya mai di Masjid Ibadur Rahman. Ingatan saya ni kali yang kedua selepas kita buat forum, saya ingat tahun lepas bersama dengan Datuk Izhar dan juga Ustaz Lakhairi. Ni kali ni kali yang kedua lah saya mai di Masjid Ibadur Rahman. Saya mai ni bersempena dengan tahun ni Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan buat di Arena Butterworth yang akan bermula esok hari Ahad 11 bulan sampailah hari Jumaat minggu depan 16 hari bulan. Jadi macam biasalah tiap-tiap tahun saya akan menyampaikan ibrah Al-Quran. Apabila selesai qari dan qari'ah membaca giliran masing-masing, maka saya akan menyampaikan huraian daripada apa yang mereka baca lah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana ke lapangan, bolehlah mai ke Arena Butterworth ni daripada 11 hari bulan sampai 16 esok sampai hari Jumaat. Siang hari pertandingan hafazan, malam hari pertandingan tilawah. Jadi ikutlah. Cumanya dewan tu besar, parking tu sikit je. Jadi saya difahamkan ada masjid-masjid yang sewa bas lah untuk bawa para jemaah untuk pergi tengok tilawah Quran. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menyampaikan kuliah untuk kita mengambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan ataupun telah terangkum dalam Mashaf 30 juzuk 114 surah Al-Quran. Para hadirin sekalian, bulan ini dan bulan depan adalah bulan-bulan haram dalam Islam. Dalam Islam ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Haram ni bukan bermakna macam kita duk makanan yang tak halal, bukan. Al-haram ini maknanya suci. Macam Masjidil Haram, maknanya masjid yang suci. Tanah haram, tanah yang suci yang tak boleh dimasuki oleh orang kafir. Begitulah perkataan-perkataan haram yang lain. Dalam agama kita ada 4 bulan haram. Pertama adalah bulan Rajab. Yang kedua bulan ni bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini 4 bulan dinamakan sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan suci dalam Islam. Sehingga kan jihad pun dilarang dalam 4 bulan ni. Bulan yang disuruh untuk kita beribadah dan dilarang untuk berperang dan bergaduh. Dalam bulan Zulkaidah yang kita duduk sekarang ni,
Kita tengok ramai daripada para jemaah kita, jemaah haji, sudah ada yang dah terbang dah pergi kota Mekah, ada yang tunggu giliran dan sebagainya. Musim haji ini tuan-tuan dirahmati Allah, bulan Zulhijjah dikenali sebagai bulan haji. Tetapi bagi kita hak duduk di Malaysia ni, duduk di Penang ni, hak tak pergi haji ni, takkan kita tak ada apa-apa amalan ibadah yang boleh kita buat. Tentulah dalam bulan haram ni ada ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang tak pergi haji, dia boleh buat. Pertama, iaitulah puasa sunat. Puasa sunat. Boleh kita puasa sunat, yang mana dikenali sebagai puasa sunat hari wukuf, yang hari dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita boleh buat satu ibadah yang tertua dalam pengibadatan manusia, iaitulah namanya ibadah korban. Ibadah korban. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, surah yang terpendek dalam Quran. Surah apa tuan-tuan? Surah paling pendek dalam Quran. Apa dia? Puan-puan haja. Surah pendek dalam Quran. Buat-buat tak ingat pula lah kan. Kan kita selalu baca dalam sembahyang zuhur, sembahyang asar. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya kamu wahai Muhammad dikurniakan nikmat yang banyak. Al-Kautsar, nikmat. Tapi dalam banyak-banyak nikmat, nikmat yang terbesar yang banyak itu adalah Al-Kautsar, ataupun disebut sebagai telaga Kautsar. Apabila kita ni meninggal tuan-tuan sekalian, kita mati, katakanlah kalau kita ada ayah yang sudah meninggal dunia, ataupun tok kita yang meninggal dunia, katakanlah tok saya, bukan katalah, tok saya ni meninggal, saya ingat waktu saya darjah 3 tahun 90-an. Dia meninggal tahun 90-an, lah ni tahun 2023. Mungkin kalau saya meninggal pun, hidup dia duduk dalam alam kubur lebih lama daripada dia duduk atas dunia. Apabila manusia ini dibangkitkan kali kedua, daripada tahun 90 dia meninggal, kiamat pun tak tahu bila dibangkitkan. Begitu lama dia duduk dalam alam kubur, tak ada makan, tak ada minum. Tuan-tuan boleh rasa kita ni waktu lah ni panas lik-lik ni, kalau tak minum air suam ni rasa macam rasa kering. Ni kita boleh bayang tak orang duduk dalam kubur, tak makan, tak minum, dia dibangkitkan kali kedua dalam keadaan dia rasa kering, dahaga yang amat sangat. Waktu tu ada satu nikmat yang besar, namanya telaga Al-Kautsar ataupun lembah Al-Kautsar. Dan penjaga kepada lembah Al-Kautsar ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan panggil orang-orang yang Nabi kenal, dia ni orang beriman, Nabi akan panggil dia untuk minum daripada lembah Al-Kautsar ini. Jadi sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana hang boleh kenal orang tu beriman ke tidak, sedangkan hang meninggal 1400
400 tahun. Dan lepas daripada tu, umat Muhammad, umat akhir zaman, macam mana boleh kenal dia ni orang beriman ke tidak, dia ni orang tidak beriman ke tidak, yang nak panggil minum daripada Al-Kautsar. Kata Nabi, aku kenal mereka melalui wajah yang bercahaya. Maknanya dia dibangkitkan daripada alam kubur, dibangkitkan kali kedua itu dengan wajah yang bercahaya. Maka itulah aku kenal dan aku panggil dia. Dan kata Nabi, wajah bercahaya ini lahir daripada wuduk yang sempurna dan solat yang sempurna. Maknanya orang hak jaga wuduk dia, jaga semayang dia, dia ni dibangkitkan wajah bercahaya. Dan Nabi kenal dia dan Nabi akan panggil dia. Ni hari ni, meh minum. Dan orang yang minum telaga daripada lembah Al-Kautsar ini, dia akan hilang dahaga dia. Inilah nikmat Al-Kautsar. Dan Allah Ta'ala menyebut fasalli, semayang, fasalli li rabbika wanhar, semayang dan berkorbanlah, inna syani'aka huwal abtar, untuk dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadah korban tujuannya adalah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita ni tahun ni berapa ekor tuan imamnya? 23, 18, 13 ekor. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Mantap. Semalam kita kuliah di mana Farah? Di Simpang 4. Simpang 4 semalam 10 ekor. Sebelum tu kuliah di mana tu 5 ekor. Maknanya masjid ni menang lagi. 13 ekor. Insya-Allah. Akan bertambah kan agak-agak ada dah padan dah. Dia bukan tak mau tambah, tak larat nak lapar. Ha tu dia. Di masjid tempat saya di Sepang, Selangor sebenarnya, kami buat 5 ekor. Tu pun tak larat lah. Orang kampung buat 3 ekor je. 2 ekor lagi geng Bangla tukang lapar. Orang kampung tak larat lah. Bangla ni tuan sekalian, dia lapar laju. Upah dia senang je, bukan kena bagi duit, bagi kepala. Dia dapat kepala dia okey. Dia lapar daripada ujung kaki sampai ujung kepala. Upah dia kepala, dia buat sungguh. Bangla, mereka semangat. Baik. Korban ni tuan-tuan sekalian salah satu daripada syiar Islam. Banyak syiar Islam, antaranya apa? Masjid. Masjid ni syiar. Sebab itu masjid digalakkan untuk kita buat besar, supaya syiar, lambang kekuatan umat Islam. Dan masjid ni pula digalakkan kita buat menara, supaya daripada jauh orang nampak, oh ni tempat orang Islam, ada syiar. Azan, syiar. Dan syiar ini kata ulama mesti dibuat dengan ihtifal wal iltizam, dengan perayaan dan kesungguhan. Mesti dirayakan secara besar-besaran supaya nampak kebesaran agama tersebut. Tapi orang yang masuk ibadah korban, orang yang mai tengok ibadah korban, orang yang dapat nikmat makanan korban, tidaklah sampai kepada Allah titisan darah maupun daging tersebut. Kita berkorban bagi duit, sampai kepada Allah bukanlah darah, daging haiwan ternakan tersebut, tapi hak sampai kepada Allah adalah takwa. Ibadah korban ini bukanlah semata-mata kita sembelih, lapar, agih, makan, tidak. Tapi hikmah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala nak ajak kita adalah Allah suruh kita sembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ada ke ustaz perangai binatang dalam diri kita ni? Ada. Bukan saya sebut, tapi Allah sendiri sebut dalam Quran. Seronok Quran ni tuan-tuan sekalian.
Dia bukan buku, dia bukan buku cerita. Quran ni dia ada analogi, dia ada perumpamaan. Tu sebab itu saya seronok sebenarnya bila tiap-tiap tahun terlibat dengan majlis tilawah Quran. Lama dah saya terlibat, daripada tahun 2015 lagi, tukang menyampaikan ibrah Quran. Seronoknya tiap-tiap kali saya kena buat ibrah Quran, saya dapatlah baca tafsir, cari maklumat. Jadi kita dapat lihat keindahan Quran. Ada seorang profesor, tuan-tuan sekalian, nama dia Profesor Dr. Gary Miller. Dia ni orang Kanada, pensyarah dalam bidang teologi dan matematik. Dia pernah berdebat dengan Ahmad Didat tahun 1971 tentang Islam dan Kristianiti. Dia debat tahun 1971. Dalam debat tu dia tak puas hati, kerana lawan dia ni bila bagi hujah sebut ayat Quran satu persatu. Ahmad Didat ni dia boleh sebut baris berapa, surah berapa, nombor berapa, juzuk berapa, satu-satu boleh sebut. Tanyalah apa pun. Ni lebih Ahmad Didat almarhum. Tapi dia ada anak murid lah yang hidup lagi, Dr. Zakir Naik. Sama juga boleh sebut satu-satu. Orang India, tapi di India tu diancam keselamatan. Akhirnya mari berlindung di Malaysia. Kerajaan kita ataupun negara kita ni bagi keselamatan kepada dia. Duduk di Malaysia lah, tempat dia wallahu a'lam. Dan kita pernah bagi tokoh Ma'al Hijrah kepada Dr. Zakir. Saya pernah jadi pengacara untuk temu bual dia. Tapi memang sungguh dia boleh bagi tahu kita ayat berapa, tanyalah apa pun. Ayat apa, muka surat berapa, juzuk berapa, satu-satu dia boleh bagi tahu. Ni lebih dia Ustaz. Jadi ketika mana Dr. Gary Miller ni berdebat dengan Ahmad Didat, dia tak puas hati. Dia kata dia ni boleh tahu ayat satu-satu Quran kalah. Akhirnya dia panggil, dia balik ke universiti, dia panggil pensyarah-pensyarah muda, buat satu pasukan research. Macam mana nak kalahkan Quran? Lagu mana kita nak bagi tahu Quran ni tak bagus? Dia nak cari salah Quran. Duk buat kajian satu-satu, akhirnya dia kata pening Quran ni. Quran ni pening, dia kata. Quran ni kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita yang paling banyak dalam Quran bukan cerita Nabi Muhammad, tapi cerita Nabi Musa alaihi salam. Paling banyak cerita Nabi Musa. Dia kata lagu mana kitab Muhammad cerita paling banyak Nabi Musa. Orang Kristian memuliakan Maryam, tapi dalam Bible hanya 25 ada 5 kali je disebut nama Maryam dalam Bible. Tapi dalam Quran ada 25 kali nama Maryam disebut. Okay, dia kata, "Hai, mana satu hak muliakan Maryam ni?" Dia kata sepatah pun tak disebut nama Khadijah, nama Aminah, nama Fatimah, nama Aisyah. Mak dia pun tak ada sebut, isteri dia pun tak ada sebut. Saya ni tuan-tuan sekalian, saya ni tulis buku, saya ada 15 buah buku. Muka surat pertama saya tulis nama bini saya. Nampak sangat takut bini kamu. Buku ini saya dedikasikan kepada isteri saya. Muka surat pertama. Ini nama bini dia pun tak ada dalam Quran. Tak ada. Cerita tentang Nabi Nuh duduk dalam surah Hud. Cerita Nabi Hud duduk dalam surah Nuh. Cerita Nabi Muhammad duduk dalam surah Al-Baqarah. Akhir dia kata pening ni. Lah dia buat kesimpulan, Quran bukan kitab rekaan Muhammad, tapi dia adalah mukjizat daripada Tuhan. Dan Quran ini bukan buku cerita yang mula daripada cerita Nabi lahir daripada surah Baqarah sampai Nabi wafat surah An-Nas. Tidak. Tapi dia dipecahkan mengikut apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita.
Katakanlah surah Al-Baqarah adalah cerita tentang keesaan Allah. Apa sahaja cerita-cerita para nabi dan kaum yang tentang keesaan Allah, maka dihimpunkan dalam surah tersebut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Quran dia sebut sebagai surah. Kalau dalam Bible Old Testament, topik tiap-tiap tu dia panggil sebagai chapter. Kalau dalam buku, kalau kita mengajak sekolah, cikgu sekolah ke anak-anak kita ni, dia pecah, dinamakan sebagai bab. Kalau dalam undang-undang perlembagaan, dia sebut perkara ataupun fasal. Tapi Quran, dia tak pakai chapter, dia tak pakai bab. Bab ni pun dalam bahasa Arab. Kenapa Allah Ta'ala tak buat babul Baqarah contohnya, tapi Allah Ta'ala guna surah Al-Baqarah. Surah dalam bahasa Arab maknanya sur, tembok ataupun dinding. Maknanya kalau suratul Baqarah, dinding lembu. Surah Nuh, dinding Nuh. Tadi kita baca surah Al-Kahfi, dinding Al-Kahfi. Apa maknanya? Kata ulama, dinding ni benda kuat, kerah. Mana dinding tembok inilah yang melindungi ayat-ayat Al-Quran. Dinding, dia dalam masjid kita ni banyak dinding, tapi dia duduk dalam satu bangunan namanya masjid, yang saling berhubung antara satu sama lain. Begitulah surah Al-Quran 114. Dia umpama dinding yang ada dalam Quran yang bersambung antara satu dinding dengan satu dinding, tapi dia duduk dalam satu rumah namanya Al-Quran. Ini hebat penulisan Quran. Baik. Apabila kita sebut ibadah korban, menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita, Allah sebut dalam Quran ada 7 perangai natang yang wujud dalam diri manusia. Pertama, dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah Ta'ala sebut perangai anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Allah Ta'ala buat satu perumpamaan kepada manusia yang Allah kata walau syi'na, kalau kami nak mereka ini diangkat darjatnya kerana ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka ni walakinnahu akhlada ilal ardi, mereka ni duk ligan kepada harta-harta dunia, maka mereka ini famathaluhu kamathalil kalbi, mereka ni umpama perangai anjing. Maknanya Allah Ta'ala nak angkat darjat kita ni dengan Al-Quran, dengan ibadah, tapi kita duk ligan juga benda-benda dunia. Ini perangai anjing. Anjing ni tuan-tuan sekalian, di Pala Batas ni payah sikit lah. Saya duduk di Bagan, waktu saya duduk di Bagan dulu tuan sekalian, keliling saya ni banyak anjing. Anjing ni kalau kita pergi rapat dengan dia tak kenal kita, dia awak wuk wuk wuk, kita pun lari. Kalau perampok nak main curi rumah yang ada anjing, tak ada lompat, anjing tu wuk wuk lari dia. Sebab apa? Tuan rumah bagi makan. Anjing ni dia ada satu perangai bagus, dia taat setia kepada siapa hak bagi makan. Tapi kalau perampok tu bijak, sebelum main 3 hari 3 malam dia bagi makan kepada anjing tu, silat-silat dia marah tuan rumah, dia ikut pula perampok. Ini perangai anjing. Maka Allah kata sembelihlah perangai ni dalam diri hang. Hak jenis duk ligan benda dunia, asal masyu okey, duk ligan benda dunia ni, masjid tak main, kerja tak berhenti, kerja semua. Ni hang lama tak main tular, aku ni sibuk semua ni, kerja balik pukul 11, pukul 10.
Sebelum subuh pi dah. Hang ni sakan. Di Penang ni tak tahulah. Kalau di Kuala Lumpur sekalian, kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan pi di waktu bekerja, pi di jalan depan Masjid Jamek Kuala Lumpur tu, dia ada LRT Masjid Jamek. Tuan-tuan pi hari bekerja, tuan-tuan akan nampak pagi-pagi ramai orang turun daripada LRT ni, berlari. Kemudian tepi-tepi jalan ni akan ada orang jual nasi lemak, jual kari pap, jual ayat teh. Tapi nasi lemak ni dia bungkus dalam plastik ayat sirap yang ada pemegang dua tu. Lepas tu letak camca satu. Pasal apa? Ni hang nak pergi pejabat ni pegang ni sambil berjalan makan. Nak ligang pergi pejabat. Oi, hidup di KL mencabar kan. Di Penang ni okey lah kono. Ni nak mana ligang nak masuk pejabat. Boleh, tapi kena seimbang. Siang hari pergi kerja, malam main masjid. Jangan kita ni kerja sampai masjid pun tak main, tak boleh. Kita ni nak ligan apa? Maka Allah kata, jangan hang setia pulun sangat sampai hang tinggal. Allah Ta'ala nak angkat darjat hang sebagaimana dalam surah Al-A'raf. Satu, perangai anjing. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah yang sama, surah Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala gambarkan satu lagi jenis binatang, iaitu perangai haiwan ternakan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsaruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada jenis manusia, dia ada hati tapi dia tak faham, buta perut, tak ada mata hati. Walahum a'yunun la yabsaruna biha. Ada mata tapi tak nampak kebesaran Allah. Ada jenis orang yang jenis dia kalau nampak benda pelik-pelik baru dia rasa kebesaran Allah. Ni aku semalam balik kerja daripada Penang naik jabatan, aku tengok ada bentuk awan, bentuk dengan kalimah Allah. Hebatnya Allah Ta'ala. Adakah langit yang terbentang tak ada awan macam tu tak besar Allah Ta'ala? Aku mai sembahyang subuh di Ibadur Rahman, pukul 4 aku sampai dah, 4.30. Sampai-sampai aku nampak ada sejadah berdiri. Dia kata ni hebat Allah Ta'ala. Adakah kalau kapet tak berdiri ni tak hebat Allah Ta'ala? Ni, dia ada mata tapi dia tak nampak kebesaran. Dia nak tunggu benda pelik-pelik. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia ada telinga tapi dia tak dengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Orang macam ni Allah gelarkan dia seperti haiwan ternakan. Ni kita nak nak korban ni. Macam mana kita nak tahu lembu kita nak korban ni, hak ni 8,000, hak ni 5,000, hak ni 2,000. Lagu mana kita nak tentu? Ada tokel lembu ke sini? Bakal orang kaya. Di kampung saya, tok saudara saya ni tokel lembu. Dia setahun sekali jadi orang kaya. Setahun sekali dia tukar jam. Dia kata lepas daripada korban 5 ekor lembu dia jual, dia kata petang ni kita pergi kedai nak pergi cari jam Rolex. Jadi orang kaya setahun sekali. Lagu mana kita nak tentu? Kita tentu mengikut saiz. Ni gemuk gedempol ni, ni kita letak 8,000. Ni kuih kering tak tahu bagi makan apa kuih lagu ni, 3,000 cukup. Tapi ada jenis binatang dipanggil haiwan peliharaan. Contoh ayam serama, kecil je pun, jalan menunggek tapi harga 15,000.
burung terkukur sekalian. Oh, burung ala. Tapi sebab apa sedap suara dia tu. Ni haiwan pelik. Tapi kalau haiwan ternakan, dia tak ada apa lebih pun atas saiz dia aja. Gemuk mahal lah jual, kurus murah lah jual, sakit sembelih saja aja. Maka orang-orang yang ada mata tapi tak nampak kebesaran Allah, ada hati tapi buta perut, orang ni tak lebih daripada badan dia aja, tapi tak ada harga. Maka Allah kata sembelihlah perangai ni, jangan ada dalam diri kita. Hak jenis buta perut, tak nampak apa kebesaran Allah. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Surah Al-Baqarah ayat 65. Okey. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Binatang ketiga yang Allah Ta'ala sebut iaitu kera. Allah kata وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Orang Yahudi, dia ada satu ibadah yang dia kena buat pada hari Sabtu. Pensyariatan ibadah kepada orang Yahudi ni, dia kena muliakan hari Sabtu. Macam kita ni umat Nabi Muhammad memuliakan hari Jumaat. Pensyariatan bagi orang Yahudi ni hari Sabtu. Jadi Allah bagi tahu, Allah larang, sesungguhnya kami ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Hari Sabtu tak boleh buat benda lain. Tapi orang Yahudi ni langgar peraturan Allah, buat juga. Allah larang, dia buat juga. Maka Allah gelar orang yang macam ni kera. Allah kata jangan buat, gagah buat juga. Ni panggil kera. Kawasan ni ada kera kan? Ada no? Sini town mana ada pekan. Rumah saya sedang di Sepang, belakang kelapa sawit, kera penuh. Kera ni panas kan? Dia ni duk perhati kita. Dia duk perhati kita nak buang tu sampah ni. Tuan-tuan lepas tutup sikit, habis. Dia heret sampah, dia cari makanan, tabuk atas jalan. Kita pula lah balik kerja kena sapu, kata puajak kera ni. Dia duk tunggu. Sekali tu dia main pagi, saya pegang kayu buat-buat nak baling ke dia. Dia jegir mata. Lepas tu dia lari sah. Main lagi. Kata aku tak boleh jadi ni. Saya pakat dengan kawan-kawan taman ni, beli meracun bom. Macam bom dia main sekarang, kita terbih berlari 2 hari tak main. Ingat ke 2 hari tak main ni menyerah kalah dah? Tak, tuan-tuan sekalian. Dia main pula kali 3 bawa geng lagi kurang jam. Tapi dia tak main serang, dia naik ke atas atap ni, dia kalih atap kita tu ni, apa ni, batu atas dia kalih. Bila hujan habislah tirih. Kata haram jadah sungguh dah kera ni perangai kera. Lagi kita larang, lagi dia buat. Maka Allah kata hang kena semelih perangai ni dalam diri kita. Allah kata jangan buat, jangan duduk gagah buat juga. Hang buat juga, ni perangai kera hak ada dalam diri hang. Fatwa kata dah pelaburan haram, tapi kerana masuk banyak dia punya keuntungan, haram pun haram lah, janji ambil. Jangan duk gagah, tu perangai kera. Sebelah. Nombor 4, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kuliah kita ni sampai pukul berapa? Sampai penat ke apa tak? Sampai penat mampu. Lepas ni ada makan ke? Penceramah ada makan, penonton saya tak tahulah. Buat pasal pula. Jadi kerana orang Pala Batas ni saya difahamkan dia tak boleh serok lambat sangat. Ni perut tak boleh lapar. Jadi kena paling tinggi 7 suku kena makan dah. Jadi 7 suku kita berhenti lah, no? Cukup sejam okey lah. Baik. Yang keempat, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 60.
Surah Al-Ma'idah ayat 60. Allah Ta'ala sebut tentang perangai babi. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadaba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Allah Ta'ala cerita tentang perangai orang fasik. Orang-orang yang fasik yang melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, maka Allah Ta'ala gambarkan mereka ini perangai babi. Fasik ni perangai buruk lah sebenarnya. Babi ni pelik sikit. Dia ni daripada hujung kaki sampai kepala semua ada manfaat. Dia macam pokok nyok, daripada bawah sampai atas ada manfaat. Tak tahu ni mana saintis kena kaji pasal apa Allah Ta'ala buat babi banyak manfaat tapi haram makan. Bulu paling lembut sekali. Kalau kita melukis, bulu yang paling elok bulu babi. Natang yang paling banyak lemak babi. Dalam enzim diri babi itu paling sesuai nak buat vaksin untuk manusia. Maknanya apa benda yang ada dalam tubuh badan babi itu paling sesuai untuk dijadikan vaksin penyakit bagi manusia. Oh, tak tahu. Pelik Allah Ta'ala buat. Tapi Allah tak bagi makan. Dan law ni ada satu kaedah dipanggil daging makman, daging kultur. Hak mana tuan-tuan nak makan daging tak perlu sembelih binatang. Dia buat daging daripada makman. 99.9% sebiji macam daging ada. Contoh daging lembu, tuan-tuan tak perlu sembelih lembu, saintis buat dalam makman sebiji macam daging lembu, masak makan sebiji makan lembu. Tapi saya tak pernah rasa lah baca. Di Malaysia ni ada beberapa pengkaji, kawan saya pun ada juga, dia buat PhD dalam bidang babi. Nak kaji babi ni macam mana, sampai kami panggil dia doktor babi lah. Sebab banyak babi dia tahu. Dia kata pelik sungguh. Dan sekarang ni daging babi tu dah ada di luar negara, tapi tak masuklah dalam negara kita. Maknanya daging babi dibuat dalam makman. Tak sembelih babi tu, tapi dibuat makman. Sebiji rasa macam babi. Boleh makan ke tidak? Bukan daripada babi. Daging dibuat dalam makman, rasa sebiji macam babi. Boleh makan ke tak, Puan Hajar? Pening kita sebenarnya. Lagi mana sebenarnya? Fatwa itu bincanglah, tak boleh jugalah. Law ni masa depan. Law ni AI, zaman AI. AI sebenarnya. Tuan-tuan tanya apa, dia jawab semua. Tuan-tuan tanya bila hang nak mati, dia kata tu Allah, dia kata Tuhan saja yang tahu. Dia boleh jawab. Saya ingat kalau saya buat forum perdana ehwal Islam nanti, zaman tahun 2030 Penang maju ni, saya ingat tak perlu panel lah, letak AI je. Tanya, dia jawab. So, tuan-tuan nak suruh jawab macam mana, dia boleh jawab. Masa depan. Babi pun sama, daging babi buat dalam makman. Tapi babi ni dia ada satu kekurangan, iaitu bau dia busuk dan keji. Maknanya orang yang perangai fasik ni busuk, diri dia busuk, maknanya Allah Ta'ala tak suka. Maka sembelihlah perangai babi, perangai-perangai fasik yang ada dalam diri kita. Yang ke berapa dah sekarang? Kelima. Tuan Haji kita bagus. Saya jarang jumpa orang lelaki macam tu Haji. Standard satu Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura. Orang lelaki golongan menghafal, termasuklah saya. Orang perempuan je tukang catat. Tuan Haji ni A+ ni. Yang kelima tuan-tuan sekalian, surah Al-Baqarah ayat 26. Al-Baqarah ayat 26.
26. Okey. 26 ini 56. Alright. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa man yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah Subhanahu wa taala sebut kelaku orang, iaitu orang-orang yang perangai dia suka ganggu orang lain sehingga tidak disukai oleh manusia yang lain, menyakitkan hati orang, mengambil hak orang lain, dan bila makan suka berlebihan hingga mereka mati dalam kekanyangan. Ini adalah perangai nyamuk. Allah Ta'ala buat gambaran nyamuk, perangai suka sakit hati orang ni nyamuk. Nyamuk kali kita tepuk dia main lagi, wajak semua. Lagi kita tepuk lagi dia main, ni nyamuk. Maka Allah kata sembelihlah perangai nyamuk yang ada dalam diri hang. Kerja sakit hati orang je. Dia ni kalau dia bercakap, Allah pedih, kerja komplain. Ni musim SPM. Dia buat-buat rajin. Ni anak hang dapat berapa? 1A. Tu dia kata, anakku tak ada lah pandai sangat. Ada lah dalam 9A. Dia. Kerja dia sakit hati orang. Bukan nak bagi semangat. 1A tak apalah, anak kita ni masa depan dia tak tahu lagi, mungkin dia lebih hebat. Tak bagi semangat, suka sakit hati orang dia. Suka komplain kerja dia. Kerja banyak kena komplain, jaga masjid ni paling banyak kena komplain. Saya kerja di Jakim sekarang. Kita ni jaga masjid di wilayah persekutuan ni, masjid-masjid bawah Jakim. Allah kesian. Mana-mana hak kena jadi imam AJK masjid, kerja kena komplain sekarang. Jemaah ni dia bukan main semayang sangat, dia main nak cari salah masjid, nak kerja sakit hati orang perangai nyamuk ni. Dia main tambah bulan Ramadan. Di tempat dia Masjid Negara, dia ada seorang timbalan imam besar. Dan ni dia jadi qadhi. Nama dia Dr. Amru. Dr. Amru dia muda lagi, bayar-bayar saya aja. Bacaan dia sedap kan. Kami buat ujian di Mosek, dia nombor 1, sedap bacaannya. Jadi tapi dia ni dia minat bawa motor besar, ride. Dia ada satu motor Harley Davidson dan dia main masjid pakai motor Davidson. Pakai pula jaket jenis ada rambu-rambu ni. Parking belakang masjid, tukar jubah jadi imam. Sampai surat layang. Seorang imam tak sepatutnya naik motor Harley Davidson. Mana imam tak boleh naik? Motor yang sesuai untuk imam apa dia? Kapcai je nanti. Mau sesuainya imam. Kena komplain. Imam baca panjang, kena komplain. Mam, hang tak apalah imam duduk depan baca sedap. Kami makmum lutut ada goyang. Hang baca, kena komplain. Esok dia baca inna a'taina dengan kul huwallah je. Ni elang 800 takkan imam inna a'taina. Kami pun boleh jadi imam, kena komplain juga. Paling banyak kena komplain orang jaga masjid ni waktu PKP baru ni. Komplain tak berhenti sangat. PKP pertama masjid tutup. Boleh main siapa? Imam dan juga Bilal. Kena komplain. Dia tak apa dah imam. Ingat dia seorang je nak masuk syurga. Kena komplain. Peraturan kedua keluar. Hanya boleh AJK sahaja 10 orang. Komplain pula. Mentang-mentang dia AJK, ingat masjid tu bapak dia punya lah. Dia seorang je boleh pergi. Kena komplain pula. Peraturan ketiga, siapa mai dulu dia dapat sebanyak kebesaran masjid. Kalau 50-50, siapa mai dulu. Rumah dia tak apalah sebelah masjid, dia saja dapat. Kita je haram tak dapat. Komplain juga. Tempat saya buat satu peraturan, guna telefon, apps. Siapa klik dulu cukup dia dapat. Kita pun tekan, tak dapat. Kali kedua dapat, oh dapat, seronok dapat. Ingat selesai masalah, kena komplain juga.
Masjid dah set up dah, siapa yang dapat? Kita tekan memang tak dapat, kena juga. Ni perangai nyamuk, kerja cari salah je. Dia main masjid, dia tengok. Tiap-tiap Jumaat bagi, takkan ni je dah. Komplain pula, haram bos RM10 je pun, mengungkit. Dia main masjid, bukan nak imarah, main cari salah. Ni perangai nyamuk. Hak ni kena sembelih dalam hati kita. Sembelih. 5. 6. Perangai seterusnya adalah perangai keldai. Surah Jumu'ah ayat 5. Mathalul ladzi nahummalut Taurat. Ni cerita bab perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat. Tapi mereka dipikul seumpama keldai yang membawa kitab-kitab tebal. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ini maknanya Allah Ta'ala nak buat gambaran orang yang banyak ilmu tapi dia lawan Allah Ta'ala. Perangai keldai. Ilmu banyak, mengaji habis, tapi dia mengaji bukan semakin tunduk kepada kebesaran Allah, tapi semakin juah. Makin juah, belagak amai. Ini perangai keldai, sombong. Kena sembelih dalam diri kita. 7, akhir adalah yang ketujuh adalah perangai laba-laba. Dalam surah Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindungan selain Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Laba-laba dia buat rumah dia guna ayat liang dia kan. Ni kita pun masuk habis. Itulah rumah dia. Maknanya tak kuat. Tu Allah Ta'ala kata orang hak cari pelindungan selain Allah, pergi cari tok bomoh hak khurafat, percaya pada tangkal-tangkal, dia duk berasa ni lah akan jaga dia. Itulah umpama rumah laba-laba. Nampak cantik tapi tak kuat langsung, tak boleh selamatkan diri dia pun, laba-laba pun. Orang hak bergantung selain daripada Allah, perangai dia seperti laba-laba. Maka kena sembelih perangai ni. Inilah 7 perangai binatang yang disebut dalam Quran yang ada dalam diri manusia. Anjing, haiwan ternakan, babi, laba-laba, nyamuk, kera, lagi satu keldai. Alhamdulillah, sah. Orang Pala Batas golongan menghafal yang kuat. Ni 7 dah sekalian. Jadi saya fikir tepat 7, 15. Ini ciri-ciri penceramah yang bagus. Berarti on time. Saya maknanya tak lama lah. Sebab tuan-tuan punya kursi ni sedap, boleh melekakan penceramah. Hak duduk dengan ceramah memang letih bila nak habis ni, kebas dekat kaki aku. Kalau tuan-tuan nak bagi penceramah tu habis awal, pakai kursi kenduri je. Nuri kahwin tu, plastik letak satu, memang 10 minit dia berhenti. Tak larat duduk. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada para JK dan juga kepada jemaah masjid yang mai hari ini. Saya sekali lagi nak jemputlah tuan-tuan hak ke lapangan, boleh mai ke arena Butterworth mulai malam esok sampailah hari Jumaat akan ada majlis tilawah Quran. Kalau tuan-tuan tak berkesempatan pun boleh tengok di TV1 dan TV Al-Hijrah bermula 8.45 malam sampai 11 malam lah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.